Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan membentangkan tinjauan literatur dalam bidang kepimpinan beretika. Jadi, pembentangan ini akan menerangkan tentang kajian-kajian yang lepas berkenaan bidang kepimpinan beretika di Malaysia dan juga di luar negara. Okey, kita lihat bermula pada tahun 1991, Starat telah mencipta model yang pertama dengan membuat 3 tema asas, iaitu kritikan, keadilan dan keprihatinan. Manakala pada tahun 1992 pula, Giovanni telah mengejar pendekatan itu dalam model etikanya dengan mengintegrasi kebimbangan untuk kepentingan kolektif, individu dan minat. Pada tahun 1998 pula, Kanungo dan Mendoka telah membangunkan model kepimpinan beretika melalui 3 dimensi, iaitu motif kepimpinan, strategi pengaruh pemimpin dan pembentukan watak pemimpin. Pada tahun yang sama, 1998, Craig dan Gustafson telah membangunkan instrumen Perceived Leadership Integrity Scale, PLEAS. Pada tahun 1998 dan 2000, Dempster, Frackley dan Perry telah menjalankan kajian di Queensland, Australia, dengan fokus kajian mereka tentang persepsi pengetua sekolah terhadap iklim beretika. Pada tahun 2002, Yan telah merumuskan bahawa kepimpinan beretika merangkumi 6 dimensi. Tahun 2005 pula, Brown, Trevino dan Harrison telah membina instrumen bagi mengukur kepimpinan beretika secara lebih saintifik, iaitu instrumen Ethical Leadership Scale, ELS, di mana ELS ini mengandungi 10 item dan mengukur kepimpinan beretika dalam bentuk unidimensi. Seterusnya, pada tahun 2006, Rexick, Hengers, Dixon dan Michelson telah menentukan ciri-ciri utama seorang pemimpin etika berdasarkan pandangan kesusastraan barat berkenaan kepimpinan dan etika. Dan pada tahun 2006 juga, Yilmaz telah membangunkan soal selidik Ethical Leadership Skill. Seterusnya kita lihat pada tahun 2007, Langlois dan Laponte telah menjalankan kajian secara kualitatif di 7 buah daerah di Kanada secara temu ramah terbuka ke atas 47 orang pengetua. Dan mereka dapat mengenal pasti 3 tema kepimpinan beretika yang diamalkan oleh pengetua, iaitu kritikan, keadilan dan keprihatinan. Pada tahun yang sama, 2007, Karakose juga telah menjalankan kajian kuantitatif tentang persepsi guru terhadap kepimpinan beretika pengetua di Turki. Menggunakan soal selidik Ethical Leadership Skill yang dibangunkan oleh Yilmaz pada tahun 2006 dan mengandungi 4 dimensi, iaitu komunikasi beretika, iklim etika, pembuatan keputusan secara beretika dan tingkah laku beretika. Pada tahun 2008, De Hoek dan Den Hartog telah membangunkan 3 dimensi khusus, iaitu keadilan, perkongsian kuasa dan penjelasan peranan melalui kajian-kajian literatur. Pada tahun 2009 pula, Bowers telah menjalankan kajian ke atas 2009 orang guru di Ohio mendapati persepsi guru terhadap kepimpinan beretika mempunyai pengaruh yang kuat ke atas komitmen guru sekolah. Dan pada tahun 2011, Chambers telah menjalankan kajian ke atas 650 orang guru di sekolah menengah di Tennessee, Amerika Syarikat dan mendapati persepsi guru terhadap integriti pengetua mempunyai berkaitan dengan kecemerlangan sekolah. Dengan menggunakan instrumen Perceived Leadership Integrity Scale, PLEAS, yang telah dibangunkan oleh Craig dan Gustafson pada tahun 1998. Okey. Seterusnya, kita lihat pada tahun 2011, Carl Chauvin, De Hoek dan De Hartog telah mencadangkan 7 dimensi kepimpinan beretika, iaitu berorientasikan insan, keadilan, perkongsian kuasa, prihatin kepada kemampanan, bimbingan etika, penjelasan peranan dan integriti.
Dan mereka telah membangunkan pengukuran kepimpinan beretika secara multidimensi, iaitu Ethical Leadership at Work, ELW. Dan pada tahun 2014, Langlois, Lapointe, Valois dan Liu telah menjalankan kajian kuantitatif dan membangunkan Ethical Leadership Questionnaire, ELQ. Pada tahun 2015, VIT telah menyatakan bahawa kepimpinan beretika organisasi difokuskan pada struktur dan kecekapan dan datang dengan kuasa pembuatan keputusan. Dan kepimpinan beretika terhadap organisasi menunjukkan pematuhan terhadap peraturan dalaman dan luaran melalui imbuhan. Okey, pada tahun 2016 pula, Shapiro dan Stankovic telah mengkaji kepimpinan beretika dari perspektif teori dilema kompleks. Dan pada tahun yang sama, tahun 2016, Lapointe, Langlois, Valois, Aksu, Arar, Bezina, Johansson, Nockberg dan Oplatka telah menjalankan kajian di 5 buah negara, iaitu Kanada, Sweden, Israel, Malta dan Turki, bagi mengesahkan instrumen Ethical Leadership Questionnaire, ELQ. Sekarang mari kita lihat kajian-kajian yang lepas di Malaysia. Okey. Hanya ada 4 kajian utama di Malaysia setakat ini, iaitu pada tahun 2000, Teng Lung Q dan Zaidatul Akmaliyah telah menjalankan kajian untuk melihat persepsi pendidik sekolah mengenai kepimpinan beretika dalam teknologi pengajaran. Namun kajian ini hanya meneliti kepada kesediaan pengetua ke arah tanggungjawab etikanya sebagai seorang pemimpin teknologi pengajaran di sekolah, dan bukan menyentuh secara khusus gaya kepimpinan beretika pengetua di sekolah. Pada tahun 2010, Tengku Ahmad Badrul Shah dan Nick Azida telah menjalankan kajian kepimpinan beretika di peringkat politeknik, di mana fokus kajian mereka juga hanya berkait tentang pengaruh kepimpinan beretika terhadap penglibatan kerja pensyarah. Pada tahun 2015, Ilham Ismail telah menjalankan kajian untuk mengenapasi terhadap kepimpinan beretika, kepuasan kerja guru dan komitmen organisasi di sekolah. Kajian tersebut mengenapasti pembezaan kepimpinan beretika, kepuasan kerja guru dan komitmen organisasi sekolah berdasarkan jantina, umur dan pengalaman perkhidmatan guru-guru. Dan Ilham Ismail telah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat ukur Ethical Leadership at Work, ELW, yang dimengungkan oleh Carl Chauvin et al. 2011. Sebanyak 374 sampel terdiri daripada guru sekolah menengah negeri Kedah telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Dan kajian yang terkini iaitu 2016 telah dijalankan oleh Anandan, anak lelaki Som Sudaram, di mana beliau telah mengkaji pengaruh kepimpinan beretika guru besar dan pengupayaan guru terhadap kesejahteraan organisasi di SJKT, di mana beliau telah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur Ethical Leadership at Work, ELW, yang telah dimengungkan oleh Carl Chauvin et al. 2011. Dan seramai 554 orang guru dari 98 buah sekolah SJKT telah terlibat sebagai responden dalam kajian ini yang dipilih secara rawak daripada 3 buah negeri di utara Semenanjung Malaysia, iaitu Pulau Pinang, Kedah Darul Aman dan Perak Darul Ridwan. Jadi begitulah kesimpulannya di sini. Kita dapat lihat bahawa dalam konteks Malaysia, kajian berkaitan kepimpinan beretika belum banyak diterokai lagi. Oleh itu, masih terdapat ruang dan peluang untuk kajian dalam kepimpinan beretika ini untuk dijalankan di Malaysia. Sekian, terima kasih.